warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam ceria. Hari ini mari kita cuba memahami jenis perikanan di Malaysia dan alat menangkap ikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jenis dan ciri aktiviti perikanan. Sektor perikanan di rantau Asia Pasifik merupakan sektor ekonomi yang penting. Sektor ini penting kerana sebahagian besar negara-negara Asia Pasifik adalah dikelilingi oleh lautan yang luas, khususnya lautan Pasifik yang kaya dengan sumber-sumber perikanan. Selain itu, tradisi pemakanan penduduk Asia Pasifik yang menjadikan sumber perikanan sebagai protein utama untuk melengkapi sumber karbohidrat iaitu beras. Antara negara Asia Pasifik yang maju dengan sektor perikanan ialah Jepun, China dan Thailand. Bagi negara Malaysia, kegiatan perikanan merupakan salah satu sektor yang penting kepada ekonomi negara. Namun begitu, kemajuan dalam sektor ini masih di tahap yang rendah dibandingkan dengan negara Jepun dan Thailand. Antara negara Asia Pasifik yang menjalankan aktiviti perikanan ialah seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, Korea Selatan dan Korea Utara, serta negara-negara Oceania seperti Australia dan New Zealand. Aktiviti perikanan di negara-negara Asia Pasifik boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu perikanan pinggir pantai, perikanan laut dalam, perikanan aquaculture. Perikanan pinggir pantai. Lokasi perikanan. Perikanan pinggir pantai dijalankan di kawasan Laut Cetek, iaitu di kawasan pentas benua. Di perikanan pinggir pantai di Malaysia misalnya dijalankan di kawasan perairan seperti di Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Selat Melaka dan Selat Tebrau. Jarak daripada pantai bagi menjalankan aktiviti perikanan pinggir pantai ialah tidak melebihi 32 km dan kedalaman air lautnya kurang daripada 180 meter. Teknologi atau peralatan tangkapan. Kegiatan perikanan pinggir pantai diusahakan oleh nelayan pinggir pantai yang masih bergantung kepada teknologi tradisional seperti pukat tangkul, pukat tarik, jala, pompang, bubu, bitol, pancing, kelong dan sebagainya. Nelayan pinggir pantai ini turun ke laut pada awal pagi dan pulang dengan hasil tangkapan mereka pada waktu petang. Terdapat pelbagai jenis ikan yang ditangkap seperti tenggiri, parang, bawal, bilis, udang, ketam dan sotong. Skala pengeluaran. Hasil tangkapan bagi nelayan pinggir pantai biasanya sekecil dan sedikit. Hasil tangkapan lebih digunakan untuk keperluan harian keluarga dan selebihnya barulah dijual. Namun begitu pada masa kini, konsep sara diri ini telah berubah. Sebahagian besar hasil tangkapan dijual dan sedikit saja digunakan untuk keperluan keluarga. Hasil jualan tangkapan ikan ini menjadi sumber pendapatan nelayan-nelayan pinggir pantai. Modal sebahagian besar nelayan pinggir pantai terdiri daripada orang miskin. Disebabkan faktor tersebut, para nelayan pinggir pantai tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengusahakan aktiviti perikanan secara besar-besaran. Kebanyakan nelayan pinggir pantai terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk meneruskan kegiatan perikanan. Keadaan menyebabkan nelayan terikat dengan sistem hutang orang tengah, golongan pemborong atau peraih. Untuk membantu nelayan pinggir pantai yang bermasalah ini, kerajaan Malaysia telah menyediakan bantuan modal, subsidi bot dan pukat bagi membolehkan mereka mengusahakan kegiatan perikanan tanpa bergantung kepada orang tengah. Perikanan laut dalam. Lokasi perikanan. Perikanan laut dalam dijalankan di kawasan perairan antarabangsa seperti di Lautan Pasifik, Lautan Atlantik dan Lautan Hindi. Jarak dari pantai bagi aktiviti perikanan laut dalam ialah melebihi 32 km dan kedalaman laut melebihi 180 meter. Teknologi atau peralatan tangkapan. Kegiatan perikanan laut dalam diusahakan oleh nelayan-nelayan yang terlatih dan bekerja secara khusus kepada sektor ini. Perikanan laut dalam bergantung sepenuhnya kepada peralatan moden seperti kapal atau bot besar seberat 200 tan yang dilengkapi dengan radar pengesanan ikan, sistem telekomunikasi canggih, jentera penaik, pukat tunda, pukat harimau, pukat Apollo, kemudahan dingin beku dan kemudahan memproses ikan yang ditangkap. Nelayan biasanya berada di laut lebih daripada seminggu. Bagi nelayan laut dalam di negara Thailand dan Jepun, mereka akan berada di laut dalam tempoh berbulan-bulan. Berbagai jenis ikan yang ditangkap seperti tuna, tenggiri, bawal, ikan merah, ikan paus dan lain-lain. Skala pengeluaran. Hasil tangkapan adalah banyak dan secara besar-besaran. Hasil tangkapan digunakan untuk jualan atau dieksport ke luar negara. Selain itu, hasil tangkapan juga digunakan dalam industri pengetinan ikan, khususnya ikan sardin.
Bagi setengah nelayan laut dalam, pengkhususan dalam tangkapan ikan telah dibuat. Misalnya hanya dibenarkan menangkap ikan tuna dan ikan paus sahaja. Modal yang digunakan oleh nelayan laut dalam adalah besar dan setengahnya dimiliki oleh syarikat swasta atau koperasi nelayan. Modal yang besar perlu bagi pembelian bot berkuasa tinggi, pukat yang moden seperti pukat tunda, sistem telekomunikasi canggih dan bayaran upah kepada pekerja atau nelayan secara khusus. Di negara Malaysia, lokasi pendaratan ikan laut dalam telah dikhususkan di pelabuhan-pelabuhan perikanan seperti di Tanjung Api, Kuantan Pahang, Kuala Kemaman, Terengganu, Tok Bali, Kelantan dan Kuala Perlis di Perlis. Perikanan aquakultur. Perikanan aquakultur pula pada masa kini merupakan sektor pertanian yang amat penting sebagai pelengkap pada sektor perikanan laut di Malaysia. Aquakultur menyumbang kira-kira 20% daripada jumlah tangkapan ikan di Malaysia. Aquakultur yang dijalankan negara ini dibahagikan kepada dua jenis, iaitu perikanan ikan air tawar, perikanan ikan air payau dan air masin, yakni marine culture. Lokasi kegiatan. Perikanan air tawar banyak dilakukan di dalam sungai, tasik, kolam, paya dan sawah padi. Manakala marine culture pula dijalankan di muara sungai, paya bakau atau paya nipah, pinggir pantai atau teluk yang terlindung. Kawasan aquakultur yang popular di Malaysia adalah seperti Pulau Aman di Pulau Pinang, Sabak Bernam di Selangor, Beluran di Sabah, Mercang dan Kota Kuala Setiu di Terengganu, Temerloh di Pahang dan Mersing di Johor. Jenis-jenis ternakan adalah berbeza mengikut kesesuaian air yang ada. Jika perikanan air tawar biasanya dipelihara ikan patin, tilapia, karp, kelah, kaloi, udang galah dan sebagainya. Manakala marine culture pula menternak ikan siakap, kerapu, ketam, tiram, udang harimau dan lain-lain. Teknologi atau kaedah. Industri aquaculture menggunakan kaedah seperti kolam buatan, ternakan dalam sangkar, benih-benih ikan, kacukan ataupun dibiak secara khusus. Makanan tambahan, rawatan air dan pengurusan sistematik seperti mengasingkan mengikut saiz dan umur. Selain itu, perikanan aquaculture juga turut menggunakan alat dingin berku dan peralatan oksigen untuk menjamin ikan sentiasa hidup ketika berada di pasaran. Modal. Ternakan aquaculture yang diusahakan oleh pihak swasta biasanya menggunakan modal yang besar. Contohnya ternakan udang harimau di Rompin Pahang yang bertujuan untuk ekspor. Manakala ternakan individu pula menggunakan modal yang sedikit seperti yang diternak oleh nelayan tempatan di pinggir-pinggir pantai atau muara sungai. Kebanyakan modal individu disalurkan oleh kerajaan secara pinjaman atau subsidi. Skala pengeluaran. Sebahagian besar skala pengeluaran adalah untuk pasaran di dalam negara dan luar negara. Peternakan kecil-kecilan biasanya berorientasikan pasaran dalam negara seperti di pasar tani atau pasar malam. Peternakan ini dilakukan secara kecil-kecilan kerana dijadikan sumber pendapatan sampingan. Manakala peternakan dijalankan oleh syarikat swasta lebih berorientasikan ekspor ke luar negara seperti Singapura, Jepun, Taiwan dan Korea. Antara ternakan aquaculture yang diekspor ke negara-negara tersebut adalah seperti udang harimau, ikan siakap dan kerapu. Kaedah dan alat penangkapan. Pukat merupakan salah satu daripada peralatan penangkapan menangkap ikan secara tradisional yang masih digunakan sehingga ke hari ini. Namun begitu, secara tidak langsung, fungsinya kini dipertingkatkan lagi dengan adanya beberapa perubahan dan pembaharuan yang dilakukan ke atas alat ini. Terdapat beberapa jenis pukat, antaranya pukat sorong, pukat tunda dan pukat rinau. Pukat biasanya digunakan oleh nelayan kecil dan sederhana. Lazimnya pukat mempunyai lubang-lubang yang besar antara 4 hingga 6 inci. Pukat digunakan oleh nelayan laut dalam dengan menggunakan bot besar. Nelayan jenis ini akan pergi mengukat pada masa laut tidak bergelora selama 3 hingga 5 hari. Hasil tangkapan adalah ikan yang lebih besar dan tangkapan lebih banyak. Ini cerita tentang pukat-pukat ni. Elok juga lah kita tahu. Pukat tarik biasanya digunakan oleh nelayan di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ia berbentuk seperti sebuah bakul yang besar. Malahan pukat ini juga turut dikenali sebagai pukat payung. Pukat ini boleh digunakan dalam perairan dalam ataupun cetek airnya. Cara menggunakannya sama saja berbanding dengan pukat-pukat yang lain. Biasanya pukat tarik digunakan untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Ikan-ikan yang biasa ditangkap dengan menggunakan pukat tarik ialah ikan kembung. Lain-lain di Pulau Pangkur, Pulau Ketam, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Pahang dan Terengganu banyak menggunakan pukat tarik. Pukat bakul ataupun pompang. Pukat bakul berbentuk agak kecil lagi jika dibanding dengan pukat-pukat yang lain. Asalnya pukat jenis ini dibiarkan terbuka disebabkan oleh bingkai yang terdapat di sekeliling mulutnya.
Sekarang ia dibuat daripada benang jaring yang boleh juga dipanggil sebagai pukat bakul berbingkai. Ia dipasangkan di dasar laut yang mempunyai permukaan lembut dan rata serta menghadap ke arah arus yang deras. Pukat bakul atau lebih dikenali sebagai pukat pompang ini hanya digunakan pada masa air pasang besar sahaja, iaitu kira-kira 7 hingga 8 hari setiap bulan. Pompang dalam air dipasangkan pada kayu pancang yang mengarah pada arus. Ini kerana apabila ikan berenang akan mengikut arus akibat ditolak oleh alur yang kuat. Ikan yang terperangkap di pukat terdiri daripada ikan kekek, ikan baja, udang dan lain-lain lagi. Pukat jerut. Pukat jerut berupa suatu dinding jaring yang panjangnya sehingga beberapa kilometer beserta dengan tali pemberat, tali kajar bawah yang sama panjang atau lebih panjang daripada tali pelampung, ini tali kajar yang atas. Pukat jerut juga sebidang pukat yang mempunyai beberapa biji gelang yang digantung pada bahagian bawahnya. Gelang tersebut dibuat daripada kayu timah atau benda berat yang lain seperti tembaga. Hari ini gelang tersebut dibuat daripada sadur logam tahan karat yang berbentuk bujur bersama mekanisme gelang yang dapat dibuka. Masyarakat Melayu dahulu lebih suka menggunakan tembaga asli untuk membuat gelang tersebut. Pukat ni lah yang kita guna. Tapi bukan senang nak mengendalikannya. Lagi-lagi dah kalau dah panjang dah sampai 1 kilometer atau 700 meter, memang sukar lah nak menjaga dia. Sebab itulah bila tak cekap dia berbelit-belit. Bila belit susah nak naik, susah nak turun, dan macam-macam hal lah yang berlaku. Dan sempatlah ikan tu melarikan diri. Jadi kita harap kita dapatlah menguasai lah ilmu memukat ini. Pukat rentang biasanya digunakan untuk menangkap ikan di kawasan muara sungai dan kawasan pantai berteluk yang biasanya mempunyai lumpur. Pukat rentang biasanya digunakan untuk menangkap ikan belana, ikan baja, ikan duri, ikan gelama dan sembilang. Nelayan biasanya memancangkan kayu pancang di dalam air sebanyak 20 batang. Panjangnya kira-kira 3 meter setiap satunya. Nelayan akan berdayung ke kawasan kurungan lingkungan pukat tersebut sambil mengetuk papan dan titin kosong untuk tujuan menakutkan ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan yang berada dalam ketakutan akan bertepiaran dan pada masa yang sama akan merempuh pukat tersebut. Pukat rentang ini biasanya digunakan oleh nelayan yang menjalankan kegiatan menangkap ikan secara kecil-kecilan. Namun terdapat juga nelayan yang menggunakan pukat ini untuk aktiviti menangkap ikan secara komersial dengan dipermoderkan mengikut kesesuaian kemampuan nelayan. Seterusnya, pukat sodok. Pukat sodok mempunyai 2 cangak kayu yang panjangnya lebih kurang 1 meter dan mempunyai pemegang yang sama panjang. Namun hujung kedua-dua cangak saling bersambung. Cangak ini dilengkung menggunakan sekeping kayu dan dawai yang berfungsi untuk menarik kedua-dua hujung hujungnya bersama. Sekeping jaring dilekatkan pada bingkai ini mendatar di bahagian hujung dan semakin berlabuh ke arah pemegang. Setelah sampai pada penyilang, jaring terus ke bahagian belakangnya membentuk satu kocik. Semasa digunakan, kocik ini digantung melalui satu gelong bertali dari pemegang dan pengguna mengasingkannya dari bahagian pukat utama. Ikan yang ditangkap ditolak melalui gelong ini ke dalam kocik untuk disimpan di situ. Biasanya peralatan ini digunakan oleh orang perseorangan di kampung-kampung. Pukat sorong. Pukat sorong merupakan sejenis pukat yang berbentuk segitiga. Pukat sorong digunakan untuk menangkap udang di tepi pantai semasa air mati. Pukat-pukat jenis ini tergolong dalam pukat yang merupai pukat tunda, sama ada dari segi bentuk ataupun fungsinya. Namun, ianya berbeza dari segi proses melabuhkannya, di mana pukat sorong ditolak ke hadapan, manakala pukat tunda pula ditarik. Pukat-pukat bakul dikerjakan dengan tangan untuk menyauk ikan dan hidupan lain di dalam laut. Pada mulanya, pukat jenis ini dibuat daripada papan seperti bakul datar, tetapi selalunya pukat ini terbuka disebabkan oleh bingkai di sekeliling mulutnya. Pukat sorong yang asal bersaiz kecil jika dibanding dengan pukat sorong yang ada sekarang. Operasi menyorong boleh dilakukan di waktu siang atau malam mengikut mungkin ada dan tak adanya lah kumpulan udang. Sebab dia untuk udang selalunya. Pada malam bulan gelap, kegiatan ini tidak boleh dijalankan di kawasan air jernih kerana air laut akan mengeluarkan cahaya berkemutih menyebabkan udang mengetahui datangnya pukat. Untuk mengatasi masalah ini, nelayan menggunakan lampu yang terang kerana mata udang tidak dapat menahan cahaya
cahaya lampu dan menyebabkan udang tersebut tidak dapat melihat pukat yang telah disorong. Operasi menyorong pukat tersebut dijalankan oleh 2 orang nelayan di pesisiran pantai. Setelah mengetahui tempat kumpulan udang, 2 batang buluh diturunkan dan kain jaring dipasangkan kepada buluh. Pangkal buluh dikaitkan pada haluan sampan dan kedua-dua nelayan tadi akan turun ke dalam air yang kedalamannya yang biasanya adalah 1.2 meter hingga 1.5 meter. Di dalam air, nelayan akan memegang buluh tersebut supaya buluh itu akan sentiasa berada dalam keadaan terbuka dan separuh tenggelam. Ini tak nampak ni, kena video kan. Tapi kita cari dah nanti. Maklumat. Buluh akan disorong bersama sampan ke hadapan dan udang-udang akan masuk ke dalam jaring dan seterusnya ke dalam kandul dipanggil di sini. Bubu merupakan sejenis alat menangkap ikan dan termasuk dalam kumpulan perangkap. Ianya sering digunakan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di pesisiran pantai, lautan ataupun penduduk desa yang tinggal berhampiran dengan sungai. Walaupun bentuknya yang agak berbeza dengan mana-mana perangkap yang lain kerana saiznya yang agak kecil, namun ianya mudah dibawa dan senang diletakkan di tempat yang didapati banyak mempunyai ikan. Terdapat beberapa jenis bubu, antaranya lah bubu batang, bubu daun, bubu jambul dan bubu sadah. Bubu merupakan salah satu alat tangkapan tradisional Melayu yang masih kekal dengan bentuk asal dan ianya masih digunakan sehingga hari ini. Secara amnya, sebuah bubu dibentuk daripada tapak berbentuk 4 segi bujur yang dibuat daripada rotan atau buluh mengikut rupa bentuk tertentu. Seluruh tapak dan rangka ini diliputi dengan kawat mata punai. Di bahagian depannya terdapat satu pintu masuk yang dipanggil injap yang berbentuk seperti leher kuda. Fungsinya adalah untuk merangkap hasil tangkapan dengan membenarkan ikan masuk tetapi menghalangnya daripada keluar. Manakala satu lagi pintu yang boleh dibuka dan ditutup berada di bahagian tapak untuk mengeluarkan hasil tangkapan. Pembuat bubu hanya memerlukan kemahiran meraut dan menganyam buluh. Buluh tersebut perlu dipotong kecil-kecil secara memanjang dan diraut untuk menjadi bilah yang boleh dianyam. Bahagian atasnya dibentuk untuk dibuat lingkaran supaya dapat menyokong buluh-buluh yang akan disatukan dengan pengadangnya. Sehingga kini masih terdapat penduduk desa menggunakan bubu tradisional untuk menangkap ikan air tawar, khasnya bagi memenuhi keperluan harian. Antara hasil tangkapan ikan yang biasa diperoleh ialah ikan sepat, keli, haruan, puyuh dan ikan air tawar yang lain yang amat digemari oleh masyarakat desa. Pada masa ini, bubu telah dibasuai dan dibuat daripada bahan logam sesuai untuk digunakan dengan penggunaannya untuk dilabuhkan di dasar lautan agar tahan lebih lama. Sungguh pun begitu, pembuatan bubu tradisional ternyata lebih mudah dan menjimatkan berbanding dengan bubu moden. Jala merupakan sejenis peralatan penangkap ikan tradisional yang sehingga kini masih digunakan. Walaupun terdapat beberapa alat tangkapan ikan yang lain yang sudah tentu lebih canggih dan mudah digunakan oleh para nelayan masa kini. Oleh itu, penghasilannya masih diteruskan hingga ke hari ini. Penduduk kampung pendalaman biasanya menghasilkannya untuk dipasarkan ataupun hanya kegunaan sendiri. Ia dibuat daripada barang-barang kapas atau benang nylon yang agak kasar bagi menyokong beban berat hasil tangkapan. Ianya menggunakan teknik anyaman benang menggunakan coban. Ni dia punya jarum tu, jarum. Saya pun tak tahu nama khususnya ni. Di keliling jala diletakkan cincin besi sebagai pemberat. Teknik melebar jala dititik beratkan pada zaman dahulu. Malah setiap upacara penebaran jala dilakukan beramai-ramai dan diketuai oleh raja atau sultan. Ni zaman dulu ni, dahsyat ni. Dalam setiap perahu terdapat satu kumpulan nelayan, iaitu terdiri daripada pendayung, seorang pengemudi dan seorang penebar jala yang berdiri di hujung haluan. Dan haluan ni maknanya di hujung sampan, di hujung perahu, di hujung kapal dipanggil haluan. Yang belakang tu dipanggil buritan. Burit ni sensitif lah sikit, tapi memang gitulah nama dia. Belakang kapal buritan, di depan kapal yang tu dipanggil haluan. Jadi penebar jala yang berdiri di hujung haluan dan dia akan melakukan tugasnya sebaik saja menerima arahan menebar jala. Jala tradisional biasanya mempunyai jaring yang lebih kecil, dibuat daripada benang kapas yang telah dipintal dan panjangnya dari tengah ke tepi biasanya 2 atau 3 lengan panjangnya. Manakala bagi panjangnya pula biasanya 2 atau 13 atau 2 atau 13 panjangnya. Jala tersebut haruslah ditebar dengan cara yang betul agar dapat melebar dengan luas terbuka lah dia. Bukannya katup tak masuk ikan. Kelong banyak sangat ni larat kita dengar.
Kelong merupakan batang nibung yang dipacak berbaris-baris di dalam dasar laut dan hujungnya timbul di permukaan. Kelong akan menghadap arus laut untuk merangkap ikan ke dalamnya. Kawasan kelong yang telah ditanam kerucuk nibung ataupun kini digunakan kayu dan besi akan dipasang dengan jala bertujuan untuk merangkap ikan setelah dipukul ombak mengikut arus laut. Kawasan ini akan dibekalkan dengan pencahayaan yang mencukupi pada waktu malam dengan tujuan untuk menarik ikan masuk ke dalam kelong sekaligus memerangkap ikan tersebut di kawasan jala. Kelong pada kebiasaannya popular di kawasan pantai barat Semenanjung yang berombak sederhana dan tidak mengalami musim tengkujuh yang ketara. Itulah kelong. Silaplah kita cakap ni kelong Abang Gani di Penang, kerana itu hanyalah sangkar ikan, bukan kelong. Tapi kadang-kadang dah ramai yang menggunakan itu, mengatakan itu kelong. Penggunaan yang salah. Kelong ni untuk tangkap perangkap ikan. Buat daripada kayu nibung, menghadap yang kita sebutkan tadi lah, sampai ikan tu terperangkap dalam tu. Yang kita sebut tu, itu sebenarnya mungkin boleh dipanggil rumah rakit, boleh dipanggil sangkar ikan lah. Jadi setakat itu yang kita boleh kongsikan kali ini. Ampun maaf kalau bacaan ni laju ke perlahan ke tak tepat ke, tapi sebagainya kita boleh ambil faedah. Kita dapat tahu laut dalam tu, yang dikatakan perikanan laut dalam tu macam mana, perikanan pesisir pantai tu macam mana. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.